Sudah sebut tanda-tanda kiamat. Yang pertama, dia tanda besar, tanda kecil. Tanda besar bermakna kiamat sudah semakin hampir. Tanda kecil bermakna belum begitu hampir. Ya. Tanda kecil dan era akhir zaman itu bila? Era akhir zaman bermula dengan awal mula di era akhir zaman 3 eranya. Yang pertama dengan mula turunnya Nabi Adam dari langit ke bumi. Kenapa? Adam adalah anak cucu Adam penghuni bumi, penghabisan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan atas muka bumi ni khalifah, dan selepas khalifah ni dah tak ada khalifah lagi. Maka Adam turun, dah kira last species on earth. Kemudian sampailah zaman Nabi Nuh, sampailah zaman Nabi Musa, semua tu dah kira akhir zaman. Sebab itu daripada zaman Nabi Adam tidak tinggal mengingatkan umatnya, iaitu anak-anaknya dan cucu-cucunya mengenai apa? Mengenai fitnah Dajjal. Dajjalnya kemudian, tapi fitnahnya sudah ada, ya. Fitnahnya sudah ada. Kemudian apabila lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah era pertengahan akhir zaman. Daripada lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai satu perkara demi satu perkara berlaku, semuanya sampailah penghabisannya sekali ialah satu peperangan yang sangat besar sekali. Itu yang peperangan yang dengan dia tu terbit Imam Al-Mahdi. Jadi apabila terbit Imam Mahdi saja, itu sudah era penghabisannya akhir zaman. Era penghabisan akhir zaman disebut sebagai tanda-tanda besar hari kiamat, ya. Jadi peperangan besar menunggu yang antaranya mengakibatkan keluarnya Imam Mahdi itu. Jadi antara kita dengan waktu ini sekarang, kita kalau dikira-kira dicongak-congak, waktunya sudah sangat penghujung. Nabi itu lahir saja sudah kira Nabi akhir zaman, dan seterusnya setiap apa sekali disebut oleh Rasulullah pun sudah kelihatan, sudah nampak. Sampailah sekali penghabisannya sekali antara kita dengan Mahdi, rasanya tinggal satu saja tanda, iaitu apa? Perang besar. Bila waktunya, wallahu alam. Dekat tak dekat, diambang tak diambang, kita sudah diambang waktu itu. Sebab apa satu datang, what's next semuanya tu, ya. Dan kita kena percaya ini semua. Dan dengan kita tahu segala tanda-tanda ini yang Nabi kan sebutkan banyak pada akhir zaman, banyak orang dengan tingkah lakunya berbagai-bagai ini semua, bukanlah hanya untuk kita giling-gilingkan kepala, akhir zaman begitu saja. Tapi untuk kita jaga, sebab kita hidup dalam tanda ini. Kita is part of the tanda ini. Ini adalah satu ujian bagi kita. Kalau kita lulus dalam tanda-tanda ini, kita dapat mengelakkan diri daripada tanda-tanda yang ada ini, elakkan diri daripada perzinaan, elakkan diri daripada rasuah, elakkan diri daripada riba, elakkan diri daripada arak, elakkan diri daripada hiburan-hiburan. Lulus, mudah-mudahan lulus. Nanti bersiap sedia untuk menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Kalau ujian yang ini kita dah kalah, dengan keduniaan kita kalah, suka kemewahan, suka nak style, suka nak tunjukkan hebat Allah. Kalau ketika ini aja kita dah kalah dengan perempuan kita sembarangan, kita tak jaga sekali perkara-perkara hal ehwal hubung kait dengan akhlak kita. Dengan arak kita tak rasa bersalah pun, tengok iklan arak di sana sini, tengok kilang arak di sana sini, walaupun kita tak minum arak sekalipun. Itu semua tu nak tengok macam mana kita punya keterlibatan kita, how far keterlibatan kita, itulah gagalnya kita. Kalau kita semua dapat elakkan, dapat selamatkan diri, nanti mudah-mudahan dengan sedemikian itu bersedialah kita untuk menghadapi ujian yang lebih besar, iaitu zaman lepas zaman Mahdi itu lagi perang demi perang, dan juganya lapar dan kemarau dan kepayahan, dan tebusannya ialah iman. Nak sepotong roti, buangkan iman. Buangkan iman, ikrar ikut mereka, dapat lebih daripada roti, dapat makanan berkati-kati, dapat pakaian berganti-ganti. Tapi kau siaplah di akhirat nanti, tak dapat lintas atas itu titi. Ya. Jadi akhir zaman itu sudah sampai ujungnya. Kita perlu tahu akan tanda-tanda ini. Tanda-tanda besarnya ialah dengan keluarnya Imam Al-Mahdi, seorang dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengembalikan keadilan setelah dunia ini dipenuhi dengan kezaliman. Zalim apa? Hak zalim ialah apabila sesuatu tu tak diletakkan pada haknya, tu namanya zalim. Zalim terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah taala orang pelakukan sesuka hati mereka, dan mereka mengatakan ini hukum Allah taala. Hak-hak orang untuk kehidupan, hak-hak orang untuk menghuni muka bumi ini, semua ditekannya orang. Bahkan nyawa orang dah tak ada nilai lagi pada ketika itu, ya. Nyawa orang dah tak ada nilai lagi pada ketika itu. Zalim, sangat-sangat tertindas,
Zalim sehingga zalimnya, sehingga umat Islam tak ada pimpinannya. Baik, kita nak tengok Imam Mahdi, dia adalah orang akhir zaman. Bermakna dia bukan daripada orang zaman dahulu kala sebagaimana apa difaham oleh orang Syiah. Imam Mahdi ni orang sudah wujud sejak zaman Nabi. Bermakna dia salah seorang sahabat. Kemudian dia disimpan oleh Allah Ta'ala, dia sembunyi. Akhir zaman baru dia zahir. Bukan pendapat kita, apa Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi ialah orang lahir akhir zaman. Akhir zaman dia lahir, dia membesar, dia tengok hal ehwal, dia faham, dia belajar, dia dakwah, dia tengok. Dia concern sangat tentang umat Rasulullah, dia concern sangat tentang syariat Rasulullah. Allah angkat dia jadi Imam Al-Mahdi. Mahdi namanya gelaran. Nama dia sendiri ialah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah ataupun seumpama itu. Dan nama ini pun sama ada namanya adalah nama batang tubuh dia ataupun nama kerohanian dia. Pokoknya Nabi sebut nama dia tu nama dia lah. Kita tak tahu nama yang mana satu. Dan wajahnya macam wajah Nabi. Nabi sebut kulitnya macam kulit Nabi. Matanya macam mata Nabi. Jadi supaya apa? Kenapa Nabi sebutkan itu? Nabi sebutkan biar kau yang jauh-jauh ni jangan nak ngaku Mahdi. Muka kau jauh. Muka kau jauh totok kau nak ngaku Mahdi. Tengok muka kau cermin. Agaknya kita tengok orang-orang yang ngaku Mahdi selama ni. Dia ngaku Mahdi. Tengok cermin agak dia tengok muka dia nampak muka Arab agaknya. Punya tak sedar diri. Allah, dia boleh mengaku dia Mahdi pulanya. Nabi sebutkan mukanya, ciri-cirinya, biar kau jangan nak mengaku-mengaku kalau kau bukan. Tapi Nabi sebut nanti kalau orang kafir boleh detect dia, tak boleh. Nabi tidak bodoh dan Allah tak boleh ditipu. Yang Nabi sebutkan itu, walaupun Nabi sebutkan begitu, kalaupun memang muka dia begitu, nama dia begitu pun mereka cannot detect. They cannot detect at all. Takdirnya kalau dia betul-betul jumpa orang yang nama begitu dan muka begitu, takdir dia nampak, senang aja. Allah Ta'ala kaburkan sikit satu urat mata dia saja, dia dah nampak kulit dia hitam. Orang kaburkan sikit aja, dia nampak apa orangnya, apa namanya lain, salah baca ke apa. Senang, as easy as that. As easy as that. As easy as that. Dan kalaupun tidak begitu, Allah boleh, yang Nabi sebutkan, kalau tidak begitu sekalipun, mungkin yang Nabi sebutkan ialah kod dia. Bukan exact dia. Kod dia. Jadi kau kena faham baca kod dia. Yang Nabi bilang warna dia begini, tu dia punya kod dia. Dia punya nama dia tu pun mungkin disamarkan dahulu. Nanti akhir zaman baru zahir yang dia actual one. Pun semuanya pokoknya Allah dan Rasulnya tak boleh ditipu. Segala yang disebut oleh Nabi tak boleh dipakai untuk against syariat Nabi. Baik. Imam Al-Mahdi. Ketika Imam Mahdi muncul, wajib memberikan segala pemerintahan kepada beliau. Bukan optional ya. It's not optional. Kau nak iman dengan dia ke, nak ikut dengan dia ke tidak ke, pada ketika tu kalau dia keluar tak ikut, sama hukumnya macam kau tak ikut zaman Sayyidina Abu Bakar. Samalah kau tak ikut dengan zaman Sayyidina Umar. Bermakna kau tak keluar daripada grup dengan nyatanya. Siapa yang tak keluar pada dia, nombor satu, orang-orang yang bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan terima Imam Al-Mahdi. Mereka tidak akan terima Imam Al-Mahdi. Ya. Mereka akan, apa ini ke Mahdi? Kerana perwatakannya tak secocok. Ini ke Mahdi baca tahlil, ini bid'ah. Ini bid'ah, takkanlah Mahdi baca maulid. Bukanlah. Mereka keluarkan takwil-takwil lain. Ini ke Mahdi, Pak Arab sengki aja agama kita, suruh kita hebat. Biar dengan orang kafir segan dengan kita. Orang kafir tak ada lain. Allah. Ini dengan Pak Arab ni sengki ni, dengan kain pelikat dia, dengan serban dia, apa siapa. Ini Mahdi, buat malu saja nak mengaku dia. Banyak orang-orang ahli keduniaan tak akan mengaku dia Imam Al-Mahdi. Tapi wajib memberi pemerintahan kepada dia. Menyerahkan segala pucuk pimpinan kepada Imam Al-Mahdi. Wajib. Dia wakil Rasulullah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Mahdi datang, segala pemerintahan Islam yang ada sekarang ni, agak-agak kita, mereka serahkan tidak kepada Imam Mahdi. Raja negeri sekian, presiden negeri sekian, semuanya, Tuan Imam Mahdi, kami serahkan kabinet negeri kami kepada Tuan, kami serahkan parlimen kepada Tuan. Ini segala fail-failnya semua Tuan tadbirlah. Alhamdulillah, Imam Mahdi dah datang, tadbir dengan adilnya. Agak-agak ni lah. Yang kata yang kufar lah ya. Yang Muslim ni akan serahkan pada Mahdi ataupun tidak? Unlikely. Very unlikely. Bahkan kita rasa mereka tidak akan serahkan kepada Imam Al-Mahdi. Habis macam mana Mahdi nak takbir? Mahdi rampas ke? Mahdi bukan perampas. Kalau dia rampas jadi perang. Kalau dia datang tengah perang jadi damai, tak akan dia datang daripada damai jadi perang. Ya, ketika dia datang, umat Islam dah terkena tindas sangat-sangat, khususnya agamanya. Telah ketindas sangat-sangat kecuali khususnya agamanya. Apatah lagi tumpahan darahnya. Ya.
Maka Mahdi nak tunggu. Dia got no time to wait. Dia nak rampas, dia tak rampas. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya, apabila Mahdi datang sebenarnya yang dikatakan zalim sangat itu ialah dunia dah tak ada, setiap masyarakat Islam dah tak ada pemimpin Islam lagi. Mana pemimpinnya? Sudah jatuh, sudah hilang, sudah lenyap. Mana mereka pergi? Bermula dengan proses saling jatuh. Kita tengok apa hadis-hadis Nabi mengenai akhir zaman. Mereka dah mula menjatuh antara mereka satu sama lain. Aku jatuhkan kau, aku jatuhkan kau, aku jatuhkan kau. Dia tak sedar yang dia jatuhkan itulah sebetulnya taulan dia. Yang dijatuhkan itulah sebetulnya yang support dia. Dia jatuh, aku naik. Kau jatuh, aku naik. Kau jatuh. Yang naik ini naik sendirian. Yang naik ini naik sendirian dan dia naik disupport oleh musuh sebetulnya. Apabila sudah sampai di atas dan dia sendirian dan yang lemah yang naik. Yang makin lemah yang naik. Yang makin lemah yang naik. Apabila nak lemah naik, senang saja macam pucuk dipatahkan aja, taruh tepi. Allah. Yang Mahdi handle ni yang jahat-jahat yang menjatuhkan semua. Nanti umat Islam tak ada kepimpinannya lagi. Imam Mahdi. Dia datang bawa betulkan syariat. Orangnya seorang wali Allah. Sifatnya zuhud. Sifatnya apa, segala sifat-sifat mahmudah ada pada dia. Tidak ada sifat-sifat mazmumah. Tidak ada hal-hal keduniaan. Tidak ada hal kesombongan. Tidak ada hal kemegahan. Semua itu Imam Mahdi orangnya sangat-sangat zuhud. Seorang wali min awliya'illahi salihin. Ya. Dia akan terbit. Dan siapa Mahdinya belum tahu. Masih disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orangnya, identitinya. Tapi setengah-setengah orang-orang saleh sudah diberitahu oleh Allah Taala siapa yang akan jadi Mahdi. Takdirnya Allah Taala akan berlaku huru-hara pada musim haji di Makkah sehingga orang begitu banyak pertumpahan darah semua begitu ini. Takdirnya pada wali-wali Allah Taala sudah berhimpun di sana yang akan membaiat kepadanya. Dan Imam Mahdinya pun ada di sana, tapi dia tak tahu dia Mahdi sampai besok dia nak disuruh isytihar. Barulah malam ini dia diilhamkan oleh Allah Taala, dimaklumkan bahawasanya kaulah Imam Al-Mahdi, bahawasanya kau adalah Imam Al-Mahdi. Dia tak berani, dan orang-orang yang wali-wali yang kenal dia akan lihat, tuan Imam Mahdi naik. Kalau tak naik awak berdosa terhadap umat semua. Tak berani dia naik, dia lari pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Pergi ke Madinah, dan pada hari itu juga dia balik ke Mekah. Kalau dulu kita dengar dia terbang ke wali selangkah ke. Kalau sekarang senang, flight pun ada, bullet train pun ada. Kalau drive pun daripada highway Mekah pergi ke Madinah punya laju Arab, kalau drive 3 jam boleh sampai tau. Dulu memakan 5-6 jam. Sekarang 3 jam boleh sampai antara Mekah dengan Madinah, boleh sampai 3 jam dah sampai, patah balik lagi 3 jam pergi 3 jam balik, sempat hari tu balik. Dia balik, dia pergi ke Madinah, ngadap Rasulullah, minta mandat dan istikharah, mohon pada Allah Ta'ala, mantap hatinya, barulah dia balik. Dan zaman Mahdi, orang-orang pemerintahan Islam di bawah beliau, dan yang orang-orang non-Muslim yang menganiaya umat Islam, tak boleh nak buat apa-apa dengan dia. Terpaksa kena akur dengan dia, terpaksa kena serahkan umat Islam dengan dia. Yang paling terbela sekali syariat Allah Ta'ala ditegakkan, hukum ahkam ditegakkan. Hal ehwal pentadbiran agama semua dikemasinikan, dibersihkan semuanya. Dibersihkan daripada yang bukan-bukan, daripada yang kecelaruan, semua dibersihkan. Kemudian yang umat Islam yang di bawah orang-orang kafir punya tadbiran, mereka tak boleh bikin apa. Mereka terpaksa kena akur dengan Mahdi. Dan Mahdi ini tidak perlukan tentera yang besar, pasal dia bukan nak takluk negeri orang. Dan dia tidak perlukan senjata yang banyak, senjata yang canggih. Pasal apa? Cukup segala senjata kau tu takluk pada dia. Dia tak makan senjata. Senjata semua itu adalah makhluk Allah. Tidaklah pisau boleh memotong, tidaklah pisau boleh menikam kecuali dengan izin Allah. Tidaklah api boleh terbakar dan boleh membakar kecuali dengan izin Allah. Tidaklah bom, tidaklah meriam boleh meledak kecuali dengan izin Allah. Sementara ni Allah izinkan. Benda tu semua Allah yang punya. Gunpowder tu Allah yang punya. Apa tu lagi kita pun tak tahulah. Setahu kita gunpowder saja. Orang bikin bom pakai alat apa pun kita tak tahu ya. Semua bahan-bahan yang kau nak bikin bom, kau nak bikin nuklear, kau nak bikin atom bom, kau nak bikin apa, semua tu, semua itu daripada Allah Ta'ala. Semua daripada Allah Ta'ala. Setakat ini sunnatullah. Kalau yang nama gula manis, yang nama garam masin. Tapi kalau satu masa Allah Ta'ala nak tukarkan, boleh tak? Boleh. Yang nama bom meletup, maka mereka try. Tapi tidaklah semua ni hamba-hamba Allah Ta'ala menjadi alat bagi musuh Allah. Bahkan menjadi alat bagi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Takdirnya boleh jadi bom tidak ledak.
Jadi bom tidak ledak. Itu semua Mahdi. Sampai siapa dekat dengan dia saja nak kacau dia ditelan bumi. Jadi dia tak perlukan peralatan yang canggih-canggih. Kerana cukup peralatanmu tidak akan jalan dengan dia. Dia tak perlukan tentera yang banyak. Saya bukan nak tadbir negeri orang. Dan dia pandai tadbir tak? Orang-orang pegawai-pegawai dia akan pandai tadbir tak? Bagus tak tadbiran mereka nanti? Orang semua tak ada pengalaman tau. Tak pernah jadi apa pegang jawatan itu. Tak pernah pegang jawatan ini. Pandai dia orang boleh tadbir tak? Can they manage this world? Can they manage Muslimin punya hal ehwal? Boleh tak? Mahdi. Sebelum kita jawab, kita tanya. Di merata-rata tempat di dunia ini, yang takbir sekarang, boleh manage tak? Pandai manage tak? Good management ke tidak? Bagus sangat ke tidak? Jadi kau jangan have doubt terhadap Mahdi yang dan pegawai-pegawainya yang memang mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka takbir dunia, dan mereka tak perlukan takbir dunia dengan kemewahannya. Bukan takbir dunia itu bermakna mesti ada kereta api yang boleh begini, mesti ada kapal terbang yang boleh begini. Tak semestinya. Tak semestinya. Cukup untuk ibadat, cukup untuk hidup, cukuplah. Zaman dah akhir ketika itu. Itu zaman Imam Mahdi. Mahdi akan takbir selama 5 tahun hingga 7 tahun. Setengah riwayat 7 tahun hingga 9 tahun. Kalau digabungkan semua bermakna antara 5 dengan 9. Kerana setengah negeri diambil awal, maka 9. Setengah negeri diambil lewat, maka baru 5 tahun mungkin takbirannya. Begitu ya Imam Al-Mahdi. Dan ketika zaman dialah orang-orang kufar akan yang di bawah dia umat Islam, hanya yang ahli sunnah wal jamaah yang real muslim bawah dia. Itu pun gelisah. Alamak tak dapat gaji lah, alamak tak dapat glamour lah, alamak syarahan tak dapat upah lah. Yang ada pula, tuan ni datang dah mula nak hege-hege, nak muka-muka konon. Tuan Imam Mahdi, saya dulu pegang jawatan sekian-sekian tau dalam agama. Saya yang manage gini sekarang. Kau takbir, kau pegang jawatan sekian-sekian. Setakat pegangnya saja, tapi tugasan kau buat ke tak buat, kau tahulah sendiri. Zaman Imam Mahdi konon-konon kau tampil. Sebab kadang kau semua dah tak ada jawatan tau ketika itu. Konon-konon tampil. Diterima saja. Tapi kasih balik jawatan dia ke tidak tu, Wallahu'alam. You are not needed. Sorry, not say you are not needed. People like you not needed. People yang bermuka-muka dalam agama. Mula dia rasa resah. Aku dulu pegang jawatan sekian-sekian, Mahdi tak lakukan aku. Mula dia rasa resah. Tahu-tahu dia tengok orang yang dulu dia boleh perintah, orang yang dulu dia boleh tekan, orang yang dulu dia tengok kuli dia tu. Tahu-tahu dia pula yang Mahdi kasih, tuan awak jadi governor negeri sekian. Tuan awak takbir di departmen sekian. Dia pula, kenapa bukan aku? Dia dah mula tawar hati dengan Mahdi. Tawar hati, lama-lama paling hati. Paling hati, keluar Dajjal terus paling tadah. Jadi yang dalam bawah Mahdi dah lah sikit. Dan tak selesa pulaknya di bawah Mahdi. Uji pulaknya, makanan kurang, kemarau. Sebelah yang sebelah pihak lagi mewah dan nak apa semua boleh dapat, istidraj bagi mereka. Baik dalam tekanan Imam Mahdi and the group, dalam penindasan. Berapa lama mereka dalam penindasan? Berapa lama mereka dalam sekatan? Berapa lama mereka dalam tahanan yang ditahan-tahan oleh orang? Berapa lama? Sebelum kita jawab, kita tanya lagi. Yang mereka yang dapat kemewahan, yang mereka dapat kebebasan, yang mereka dapat jadi atasan, berapa lama mereka boleh dalam position begitu? Berapa lama mereka boleh dalam nikmat begitu? Sama-sama tak lama. Tetapi kalau kita dalam sengsara tak lama, bermakna tak lama sengsara. Dan mereka pulaknya tak lama ceria. Bertukar apa jadi? Akan lama, bahkan sangat lama. Mudah-mudahan kita bahagia. Akan lama dan sangat lama, bahkan tidak ada habis lamanya dalam duka cita. Begitu ya. Jadi zaman Imam Al-Mahdi pasti akan keluar akhir zaman. Tidak berlaku kiamat kecuali akhir zaman pasti keluar Mahdi. Dan ketika mereka resah di bawah Mahdi, tiba-tiba pihak kufar pun tak boleh nak halang Mahdi. Allah Ta'ala lepaskan pemimpin mereka pula, iaitu siapa? Dajjal. Ya. Datangnya Dajjal dalam era Mahdi. Sebelum keluarnya Dajjal akan berlaku kemarau 3 tahun. Tahun yang pertamanya hujan kurang 1/3 daripada biasanya. Tahun yang kedua hujan hanya 1/3 kurang 2/3 dari biasanya. Tahun keluarnya Dajjal tak ada hujan langsung, hanya minum air caki baki apa yang ada saja. Tapi ingat ya, hujan tak ada.
bumi masih ada air lagi. Bumi masih ada air lagi. Kalau rezeki Allah nak beri, pasti ada sumbernya. Jangan bimbang. Begitu ya. Kemudian keluarlah Dajjal. Dajjal adalah bangsanya Yahudi. Mak bapaknya kahwin lama, tak ada anak. Kulitnya gelap, matanya satu. Ya. Dan Dajjal ini khilaf ulama. Hatta dalam mazhab kita sekalipun. Ya. Bahawasanya sama ada dia orang akhir zaman lahir macam Mahdi, ataupun dia orang daripada zaman dahulu sudah ada. Bahkan ada mengatakan sebelum zaman Nabi SAW dia sudah ada. Ya. Banyak riwayatnya. Jadi tentang Dajjal ni banyak riwayatnya. Dan Allah Ta'ala sengaja berikan dia macam-macam yang supernatural power. Dia boleh buatkan sihir. Tapi dia pembohong. Cakap dia semuanya tak betul. Ketahui tuan-tuan sekalian. Dajjal ini adalah penipu. Yang nama penipu sudah mesti itu tidak jujur dan tidak benar. Maka nak tarik orang semua dengan tipu dayanya. Dajjal bukan keluar dengan matanya sebelah, dengan mukanya menyeringai macam monster. Kalau kita tengok dalam internet gitu kan. Dia kalau keluar begitu pun tak ada siapa orang nak ikut dia. Dia akan keluar dalam keadaannya. Kenapa orang boleh ikut dia berbondong-bondong? Orang barat pun ikut dia. Orang putih yang suka style-style pun ikut dia. Orang-orang high class pun suka ikut dia. Kerana dia datang tu dengan penampilan yang begitu punya mempesonakan. Kalau ada orang paling handsome, Dajjal lebih handsome. Sampai orang terpesona tengok dia. Walau mata dia sebelah sekalipun. Kalaulah ada orang ahli politik yang bijaksana mengatakan kami boleh atur ini, kami boleh urus ini, semua begitu ya. Dia lebih bijak mengeluarkan dia punya blueprint dia punya segala purple print dia ke, dia punya brown print dia ke, apa semua dia keluarkan begini. Tapi semuanya palsu. Tengok tempat kau, tengok masyarakat kau ada masalah ini. Dan cara dia solusinya ialah begini. Masalahnya sebetulnya pun bohong. Bukanlah masalah sangat. Kau yang bilang itu masalah. Actually it's not masalah. Kita pun, kita dalam masalah. Ada solusi begini. Masalahnya pun bohong. Solusinya lagi bohong. Kalau ada ahli ekonomi, bila dia akan mengatakan negeri anda sebetulnya miskin, orang-orang anda semua kurang makan, gitu. Padahal lebih daripada cukup kita. Lebih daripada cukup. Dia miskin. Kami akan gerakkan jentera, bina kilang, bina itu gini, sampai setiap orang income paling tidak sekali 3,000 satu bulan dalam tempoh masa yang terdekat. Adakan pekerjaan, akan bina jembatan, akan begitu begini. Ini semua prasarana tak betul. Kita akan majukan ekonomi. Wah, kita pun dengar. Sebetulnya yang disebut kau miskin pun tak betul. Dia boleh janji nak buat kaya pun adalah pembohong. Dia 40 hari mana dia sempat nak bikin apa-apa. Dan dia tak ada duit pun. Anda lapar. Betulnya tak lapar. Kita makan satu hari pun sudah cukup. Anda lapar. Anda kurang energi. Kasih makan. Laparnya pun bohong. Makannya pun bohong. Anda sakit. Saya bawa obat. Kalau satu orang ahli perubatan yang mahir, Dajjal akan keluar sebagai yang terpaling mahir sekali. Dia akan mengatakan kita ada sakit itu, sakit ini, dan dikasih sakitnya palsu, penawarnya pun palsu. Makin ambil penawarnya, makin keluar kurap, makin macam-macam, jadi yang bukan-bukan. Ya. Baik, itu Dajjal. Dan segala janji-janji itu adalah palsu belaka. Tetapi kita akan tengok, lihat, semua ada bersama dengan kami. Tengok, orang Keling pun ada, orang Cina pun ada, orang Eropah pun ada, orang Jepun pun ada. Tengok, orang Islam pun ada. Tengok, sebahagian orang-orang pegang jawatan-jawatan Islam pun yang berbondong-bondong keluar pada Mahdi, 10,000 umat Islam, 1/3 umat Islam, dan 10,000 yang bergelar ulama. Ulama ulama dunia. Semua untuk dunia akan terpesona. Tak apalah, waktu dulu aku pun dah tahan sabar lama sangat. Aku nak juga bernapas sikit, nak juga rasa. Lepas tu boleh tobatlah. Tak. Sudah habislah. Kau masuk, tak ada keluar lagi. Susah, jangan kau yang kan senang. Kalau masuk jadi kat dunia sekarang saja kau masuk dalam geng jahat, susah nak keluar. Masuk geng dia tu yang dia pegang bukan hanya dirimu tu, yang dia pegang tu akidahmu. Jangan kata kau tak nak keluar, jangan kata kau nak keluar, pandai-pandai aku cari keluar. Kau tak nak keluar pun. Bahkan kau bergayut dengan dia. Bahkan kau bilang alhamdulillah aku dah bawah ini fulan. Dapat aku sembahyang dengan sempurna. Dapat aku makan yang halal. Dapat aku jaga anak isteri aku dengan baik. Semuanya palsu dan bohong belaka. Itu namanya fitnah Dajjal, ya. Itu namanya fitnah Dajjal. Dan Imam Mahdi tak boleh nak bendung Dajjal, tak boleh nak stop Dajjal, sehinggalah nanti turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, yang umat Islam dah terkepung semua, umat Islam berhimpun di Suria. Kenapa boleh kumpul di Suria? Wallahualam, mungkin yang kerana itu ada keluar yang orang bilang angin panas ataupun api yang keluar menghalakan manusia. Mungkin
keluarnya tu untuk menghalakan manusia tempat ini. Mungkin ya. Kompon semua mereka di Suriah, di Dimashq ya, Damsyik ya. Ketika Imam Mahdi dah dikepung, umat Islam dah sedikit sangat, tengah dikepung nak sembahyang subuh, tiba-tiba dapat isyarat turun Sayyidina Isa alaihissalam dari langit. Dalam usianya yang dinaik atas lebih kurang 33 tahun. Maka turun dia di Manaratul Baydha, menara putih. Baik itu, dan dia bukan naik tangga menara tu tau. Dia dari atas langit. Maka dia naik turun atas, dia tak masuk dalam menara tu pun. Dia keluar daripada luar menara tu, orang dah siapkan tangga. Jadi dia turun atas menara tu, dia turun dengan tangga yang dipasang untuk ke bawah. Dia turun dan Imam Mahdi pun sambut dia, umat Islam pun sambut dia. Turun, Dajjal tengok, wah dia tahu itu dia punya last day. Terus dia tinggalkan pimpinan dia, dia tinggalkan rakyat dia, dia tinggalkan semua, tinggal sebab dia nak cuba nak selamatkan diri. Berlakulah perang begitu besar. Imam Mahdi, Sayyidina Isa sembahyang subuh dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi pelawa, dia jadi imam, tapi dia mengatakan imamukum minkum, imam kamu di kalangan kamu. Maka Sayyidina Mahdi tetap yang jadi imam. Sayyidina Imam Mahdi tetap jadi imam. Maka lepas itu mereka keluar terbang Nabi Isa alaihissalam. Sebab itu kita kena tahu watak wali-wali. Kita kena tahu bahawa karamah-karamah tu ada. Satu hari nanti kita akan ditadbir di bawah karamah, di bawah mukjizat. Di bawah karamah Imam Mahdi dan bawah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka dia terbang. Maka larilah pertempuran Dajjal dan musuh-musuhnya semua ditindak. Yang mati telan bumi, ditelan bumi. Yang terbakar. Yang senjata makan puan, senjata makan puan. Kau jangan bimbang. Habis macam mana kita umat Islam dah sikit tak ada senjata. Mereka banyak dan banyak senjata. Bagus. Mereka banyak, senjata pun banyak. Jadi senang senjata mereka makan mereka sendiri. Tahu-tahu dia punya, dia tekan peluru. Kepada umat Islam. Peluru dia keluar. U-turn balik. Mungkin tak? Mungkin. Ataupun as easy as dia tekan-tekan, kau tak bergerak. Tekan-tekan kenapa tak bergerak? Cair. Boleh tak? Boleh. Kita cakap lah. Kau cakap apa-apa imajinasi. Kuasa Allah Ta'ala lebih daripada ini. As easy as berapa second? Allah belah bumi, tahu markas ketenteraan mereka yang besar, tahu berapa second? Besar markas dia pun atas bumi hanya 10 minit saja tau. Di alam semesta lagi kecil lagi lah. Jangan nak ngada-ngada lah. As easy as that. Mana kita punya markas? Lenyap terus. Dengan kau pun sekali boleh telan. Semua tak susah bagi Allah Ta'ala. Semua tak susah. Hamba Allah lah. Hamba Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala boleh tumbuhkan rumput beribu-ribu sekaligus. Begitulah Allah Ta'ala boleh matikan kau sekaligus. Tak susah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Keluarnya Nabi Isa takbir selama 40 tahun. Dunia dengan syariat Nabi Muhammad ya. Orang kata turun nanti diturun takbir dengan syariat Injil. Bukan, dia turun dengan syariat Nabi Muhammad, dia takbir dengan Quran. Dan dia membetulkan kepada orang kufar. Jadi orang kufar yang mengatakan bahawa dia anak Tuhan apa semua, yang setengahnya yang masih baik akan terus tinggalkan agama dia, masuk agama Islam yang sebenarnya. Sebab itu anak-anak kita yang lahir sekarang ajarkan agama yang asas-asas. Zaman Nabi Isa nanti, kalau budak-budak itulah yang akan besar pada zaman Nabi Isa. Zaman kita ini perkara semua akan berlaku zaman kita. Dalam era kita lah maksudnya. Sama ada kita mati ataupun tidak, tapi bermakna dalam era kita. Bukan dalam era 300-400 tahun yang lalu. Ya. Kenapa? Zaman sahabat saja dah anticipate all this. Dah menunggu-nunggu. Zaman Imam Haddad dah tunggu-tunggu. Apalagi zaman kita ya. Ke anak kita yang ada sekarang ini, ajarkan paling tidak yang asas-asas agama. Jadi mereka boleh bimbing diri mereka dan mereka boleh jadi tenaga pengajar Imam Mahdi, tenaga pengajar Nabi Isa untuk orang-orang kufar yang masuk Islam ya. Jadi mereka boleh jadi tenaga pengajarnya. Jadi mereka boleh ajar umat Islam sembahyang, puasa, paling-paling tidak yang basic-basic ya. Basic-basic boleh diajarkan oleh mereka. Itu ya. Berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong akan masuk Islam. Pada zaman Nabi Isa, aman damai 40 tahun. Orang punya pet apa kat rumah? Ular. Ular besar main dengan baby dia. Golek-golek, gelut-gelut. Tak apa-apa. Orang gembala kambing. Yang tolong jagakan kambing apa? Singa. Singa boleh tolong gembalakan kambing. Bukan serigala tau. Singa. Punya aman damai, punya adilnya zaman Nabi Isa alaihissalam.
Dan kita jangan ingat Nabi Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa, mereka jumpa sekejap saja. Boleh jadi overlap. Boleh jadi yang nama Dajjal tu keluar awal Mahdi. Dan boleh jadi yang Nabi Isa tu pun juga overlap zamannya dengan Mahdi. Jadi bermakna zaman awal Imam Mahdi dah keluar Dajjal, dan kemudian dah turun Nabi Isa, maka panjanglah Imam Mahdi dengan Dajjal, ya. Dalam pentadbirannya dia bantu Nabi Isa dalam pentadbirannya, begitu ya. Nabi Isa akan takbir menurut riwayat 40 tahun. Ada berbagai riwayat, adanya mengatakan 40 tahun. Dan dia akan duduk di mana? Ada mengatakan hanya 7 tahun saja, ya. Ada mengatakan 7 tahun, lebih kurang macam zaman Mahdi. Ada mengatakan 40 tahun. Bermakna time-nya pun still tidaklah tepat. Masih ada khilaf lagi, ya. Dan ia akan wafat di Madinah Al-Munawwarah. Dia berkahwin dengan zuriat Rasulullah Syarifah. Dia akan dapat 4 orang anak. Dan dia akan dikebumikan di sisi makam Nabi. Di makam Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar sebelahnya, dan sebelahnya lagi Sayyidina Isa, sebelahnya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah mengatakan Abu Bakar ni orang yang diapit oleh 2 Nabi. Nabi Muhammad dan Nabi Isa AS. Ya, dia wafat. Lepas dia punya wafat saja, maka dalam era Nabi Isa juga akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Akan keluar Ya'juj wa Ma'juj, ya. Tentang dabbah ni banyak khilaf. Dabbah ialah seekor haiwan yang keluar dan melata, dan dia boleh tengok muka mukmin orang baik macam mana. Bermakna pada di zaman dia keluar tu mungkin masih ada orang kafir. Zaman dia keluar tu masih ada orang kafir, ya. Zaman Nabi Isa tidak ada orang kafir. Jadi mungkin dia keluar pada zaman sebelum Nabi Isa, ataupun dia keluar selepas zaman Nabi Isa. Ketika orang masih mukmin tapi masih dah ada yang kafir. Dia akan tengok muka orang kafir macam mana sekalipun, jahat macam mana, dia tengok, dia bilang mukmin. Orang ni akan mati dalam iman. Kalau dia tengok orang salih, orang baik sekali, Allah, tuan guru, kiai, ulama, tok syekh, dia tengok sekali, kalau dia bilang kafir orang tu. Allah, dabbah, dia haiwan yang boleh berkata-kata, ya. Kemudian itu dabbah. Kemudian keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni sudah sejak zaman silam. Dari zaman Al-Qarnain dia sudah ada. Sampai dia makan haiwan, makan orang, merosakkan tanaman. Sangat-sangat merosakkan Ya'juj wa Ma'juj. Maka mereka minta tolong Iskandar Al-Qarnain. Iskandar Al-Qarnain diizin Allah Ta'ala masuk ke dalam golongan Ya'juj wa Ma'juj, tapi mereka tak boleh apa-apakan dia. Wali Allah. Mereka tak boleh kacau Iskandar Al-Qarnain, ya. Maka dalam riwayat mengatakan ada yang besar gadang, ada yang kecil-kecil. Pokoknya amai. Dia satu spesies, tapi spesies dia begitu. Kalau kita tengok cerita orang putih yang besar-besar tu lebih kurang macam troll, macam Shrek. Kalau yang kecil-kecil tu macam gremlin. Dia keluar banyak sekali, macam-macam melati. Sebab itu orang putih kalau bikin filem macam real. Sebab riwayatnya memang ada. Jadi kita tengok tu boleh terima akal sebab perkaranya memang ada. Perkaranya memang ada, ya. Keluar ganas, manusia pun dimakannya apa semua, ya. Dia kalau keluar Ya'juj wa Ma'juj, dia kalau keluar, dia nak rentas satu tasik, bukan dia berkayuh ke, bukan dia berenang ke, dia jalan aja. Sambil dia jalan, dia sambil minum airnya. Sambil dia jalan, sambil minum airnya, sambil makan segala ikan dalamnya sendiri, sambil jalan sebesar-besar tasik pun, dia keluar je, air tasik dah kering. Dia kalau nak lalu tepi kebun, bukan setakat dia tebas ke, dia tebang saja, sambil makan. Dia punya perakusnya, Ya'juj wa Ma'juj, ya, sambil makan sekali, ya. Dia dah disimpan di Al-Qarnain, simpan dia di dalam tembok bimetallic strip. Besi, tuang tengah tembaga, tengahnya tuang besi. Jadi kuat sekali kukuh. Dan dia korek lubangnya, dia cakor. Kukuhnya boleh cakor besi tu maknanya macam mana kukuh dia? Tajam, ya. Cakor. Nanti asal malam aja dia balik. Besok dia orang bang saja, dia tengok, alamak, yang dia cakar semua dah bertampal balik semula. Tak boleh. Dia tak putus asa, dia cakar sampai zaman Nabi. Pernah Nabi sampai kaget. Kenapa ya Rasulullah? Isteri bertanya. Nabi bilang, lubang tembok Ya'juj wa Ma'juj sudah besar begini. Sama Rasulullah. Sekarang dah macam mana? Tapi dia belum boleh keluar. Jadi bermakna dia bukan jenis jin yang boleh keluar halus di angin. Dia jenis fizikal. Ada yang mengatakan dia jenis manusia, ada yang mengatakan dia bukan manusia.
Dia ada jenis spesies lain ya. Pokoknya bertaring, bersiung, bertanduk lah begitu ya semua ya. Dia keluar, wajahnya hodoh sekali. Sampai satu masa nanti orang dah tak bang. Bila orang dah tak bang, dah tak dengar bunyi bang, tembok dia dah tak affected lagi. Dah tak terpelihara kita dari tembok dia. Dan pada malam penghabisan itu dia boleh teringat pula cakap insya-Allah. Berapa ribu tahun tau dia gali, dia korek tak dapat. Last night tu dia akan bilang, besok kita boleh keluar insya-Allah. Pasal dia sebut insya-Allah, Allah Taala kabulkan. Betul datang tengok, loh. Kok belum tertutup? Masih macam semalam. Dia kena buat sikit aja lagi. Terus dia buka, terus ceprot. Keluar terus ya. Terus dia keluar membuat kekacauan. Dan Nabi Isa AS itu zaman era Nabi Isa. Ya, era Nabi Isa. Tak boleh nak terlawan dia. Orang habis, manusia adalah sikit. Ya. Orang mukmin semuanya belaka. Dia kacau, dia makannya, dia apa semua. Sampai umat Islam dengan Nabi Isa lari naik atas gunung. Dah sampai tengah gunung, Ya'juj Ma'juj sedang approach. Nak kerjakan orang. Nabi Isa tak terlawan. Nabi Isa doa pada Allah Ta'ala minta selamat. Maka Allah Ta'ala keluarkan musuhnya. Ya'juj Ma'juj itu. Lawan dia ialah apa? Ulat dari tengkok dia sendiri. Keluar ulat. Ulat dalam badan dia tau. Dalam badan dia ulat tu tak apa-apakan dia tau. Dia keluar, patok dia sendiri, mati. Allah punya kuasa ya. Allah punya kuasa. Ibarat bateri dalam satu alat. Bateri dalam satu alat tu tak apa-apa. Bateri tu keluar, cucuk alat tu meletup. Umpamanya lah. Begitu ya. Ulat dia tu mati gelimpangan, bangkai dia punya banyak, Ya'juj Ma'juj sampai busuk sekali. Maka Allah Ta'ala lepaskan burung Garuda. Sebab tu orang dulu bilang, akhir zaman ada burung Garuda tau. Betul. Burung Garuda tu burung besar. Burung besar. Orang Melayu kalau burung besar tu Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda. Besar burung Garuda. Maka apa akan datang ambil bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj dan dicampakkan ke laut. Campakkan ke laut. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan berapa hari sampai bersih bumi ini kembali. Lepas tu aman damai lagi sekali, tak berapa lama wafat Nabi Isa. Lepas wafat Nabi Isa AS, orang sudah mula jadi kufar. Dan mula kafir, Kaabah pun runtuh, Quran pun diangkat. Kaabah pun runtuh, Quran pun diangkat. Apabila sampai diangkat sampai dalam hati-hati manusia, nak baca Fatihah pun tak tahu, hanya masih boleh ingat Allah saja. Hanya boleh sebut Allah saja. Dan apabila dah tak ada orang sebut nama Allah saja, dah barulah kiamat. Barulah kiamat ya. Kemudian Kaabah akan runtuh. Mereka akan tengok Kaabah, tempat Kaabah, mereka akan mengatakan, dulu di sini tempat orang ada sembahyang-sembahyang tahu kat sini, tapi mana ya dah tak ada apa pun. Sekarang aja tengok. Mekah tu, kalau kita pergi ambil gambar Mekah, dulu kita pergi Mekah ambil gambar kat mana pun orang tengok, oh ini kat kedai-kedai Mekah ya gitu. Sekarang tidak ada. Kalau kau tak dalam Masjidil Haram punya pun dah lain Masjidil Haramnya. Kalau kau tak ambil gambar, tak nampak Kaabahnya, kau ambil gambar di belakangkan Kaabahnya aja, kau ambil gambar depan kedai, depan apa, orang ingatkan kau di England. Ada banyak butik beg tangan mahal, butik sepatu mahal, butik perfume mahal pun ada juga. Dulu kalau waktu sembahyang semua orang jual tasbih, jual apa semua, tutup lepas maghrib, semua tutup dengan kain saja. Kalau yang di Mekah semua mereka duduk dalam Quran, dalam Masjidil Haram baca Quran. Kalau di Madinah mereka semua masuk kedai-kedai ini semua masuk Masjid Nabawi baca Dalailul Khairat. Sekarang Dalailul Khairat ke mana? Baca Quran ke mana? Waktu-waktu pun dia tak tutup kedai. Sembahyang kat luar kedai dia saja. Tentang sejadah nampak jemaah boleh ikut kan. Yang ada sembahyang tak ikut jemaah pun sembahyang. Terus buka kedainya memang tak sempat tutup pun. Allah, sampai begitu ya. Kaabah akan runtuh ya, Kaabah akan runtuh. Kemudian apabila sudah demikian, matahari akan lenyap selama 3 hari, tidak ada matahari, ditahan oleh Allah Taala. Satu dunia tak ada matahari. Jangan kita sangka kita terang mereka gelap, kita gelap mereka terang. Semuanya gelap gelita, semuanya gelap gelita. Dan orang-orang mukmin akan tahu, menyedari bahawasanya ini sudah tanda akhir zaman lagi, yang orang-orang mukmin akan beriman, kuatkan syahadat mereka semua. Orang-orang yang lalai akan tak kisah, pandang sebagai satu fenomena alam lah begitu begini, dan hanya beberapa ketika saja lepas itu, hanya beberapa hari saja, dan orang masih sedang lalai. Orang masih jual beli di pasar, tak tahu langit terbelah, bumi terpecah, lakulah kiamat. Sangka kala pun ditiupkan. Baik ya.
Dengan lahirnya tanda yang akhir ini, maka malaikat Israfil pun diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakalanya dan musnahlah alam ini dan segala isinya. Tiup sangkakala ya. Jadi malaikat Israfil sekarang tengah buat apa? Pada zaman Rasulullah, dia sudah pandang ke langit dan corong moncongnya sangkakala tu dah di mulutnya. Tunggu blow, punya command saja dia terus blow. Dia dah standby sejak zaman Rasulullah. 1400 tahun dia dah standby. Berapa lama dia dah tunggu tu? Lama tak lagi dia tunggu, tak lama lagi dia tunggu. Tiup sangkakala berlakulah kiamat. Wa nufikha fis-sur wa nufikha man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Artinya, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah orang-orang yang di langit dan di bumi, dan yang melainkan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang tak mati apa? Ada yang tak mati. Arasy tetap ada. Kursi tetap ada. Roh tetap ada. Syurga neraka tetap ada. Semua tak ada. Tak binasa. Ya. Malaikat-malaikat pun semuanya binasa. Malaikat-malaikat pun semuanya binasa. Kemudian ditiupkan sangkakala, malaikat Israfil, barulah hari kebangkitan. InsyaAllah akan kita baca pada apa perkara-perkara yang berlaku pada hari kiamat. Ya, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Taala ampun dosa kita, tetapkan iman kita. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi